Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Baik, pada malam ini kita bakal saksikan satu forum yang cukup menarik, tajuk yang cukup dekat dengan rakyat Malaysia sekarang, iaitu yang bertajuk Cabaran Perpaduan dalam Keluarga Malaysia. Baik, suka untuk saya memulakan forum pada malam ini dengan serangkap pantun. Mega berarak indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam. Awal bismillah, pembuka bicara. Ayuh kita mulakan forum kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, saya akan memperkenalkan ahli panel yang terlibat dalam forum kita pada malam ini, iaitu moderator, saya selaku moderator bernama Abdullah Arif bin Budiman Razi, I21105289. Yang seterusnya ahli panel yang pertama Muhammad Taqiyuddin bin Hasan Basri, I21105304. Seterusnya ahli panel kedua Muhammad Rizwan bin Muhammad Sanusi, I20305045. Dan seterusnya ahli panel ketiga saudara Muhammad Amir Ashraf bin Osman, I21105546. Dan yang terakhir ahli panel kita yang keempat saudara Arif Haikal Nordin, I20104587. Baik, insyaAllah saya akan bertanya kepada setiap ahli panel satu soalan dan ahli panel akan menjawab soalan itu dalam tempoh 5 minit. InsyaAllah, soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu definisi perpaduan di negara Malaysia bagi pandangan saudara. Apakah itu perpaduan di negara Malaysia, dalam konteks negara Malaysia ini yang sesuai kita katakan itu adalah perpaduan untuk negara Malaysia? Silakan. Okey, terima kasih ucapkan kepada saudara dan selamat malam kepada semua. Di mana saya pada hari ini akan berikan sedikit pencerahan mengenai dengan perpaduan di negara Malaysia, dan saya akan berikanlah sedikit poin ataupun sedikit isi yang dapat saya kupaskan malam ini, yang mana saya dapat mengenai dengan definisi perpaduan di negara Malaysia. Okey, bagi saya perpaduan itu seperti mana yang kita semua tahu, perpaduan maksud bersatu padu, tidak kira sama ada dari segi bangsa, kaum dan sebagainya. Sebab di negara kita juga kita hidup dalam keadaan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ni bermaksud seperti berbagai dan sebagainya lah. Okey, poin saya yang pertama adalah bersatu padu antara kaum dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Okey, di sini pun dah dapat lihat bahawa kita antara sebuah negara yang special berbanding dengan negara lain. Kita mempunyai pelbagai kaum dan juga pelbagai serta bangsa. Dan di situ kita dapat melihat bahawa kita seharusnya lebih, kalau nak kuat, kita bersatu padu dan satu sama lain. Tidak kira daripada apa yang saya kata tadi, dari bangsa dan sebagainya, kulit juga. Di situ kalau kita lihat negara kita mampu jadi sebuah negara yang kuat, masyarakat kuat, jika kita ada semangat untuk bersatu padu dan satu sama lain. Okey, poin yang kedua adalah penanganan konsep antara sikap dan antara kaum. Okey, di sini kita dapat lihat sebenarnya masalah di negara kita ini adalah sama seperti mana masalah di negara lain, iaitu kadang ada bersifat atau sikap rasis daripada segi warna kulit, bangsa dan sebagainya kan. Di situ kita sepatutnya tidaklah meneruskan ataupun kita sepatutnya tak bolehlah teruskan
konsep yang sedemikian dan resis ni adalah satu perkara yang tidak baiklah. Generasi baru yang akan datang seharusnya lebih bijak untuk menanganilah masalah itu, dan kita sepatutnya bila ada sikap penerimaan antara kaum ni dapat dilihat di mana contoh seperti kita ada hari raya lah sebagainya kan, apabila ada orang yang buat mata dan sebagainya, orang Islam ke, tapi dia hadiri sebagai kaum kan, macam India dan sebagainya kan, kita dapat lihat bila erat satu kaum tu satu masyarakat tu akan dapat kata mudahlah apa-apa saja kan, tanpa ada sebarang usaha yang situ. Okey, poin yang ketiga pun adalah mengenai dengan penerapannya dengan aspirasi dalam masyarakat Malaysia. Okey, ini yang saya kutip daripada konsep satu Malaysia zaman antar kita dan Malaysia, di mana nilai-nilai aspirasi ini adalah seperti yang pertama, budaya berprestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu, integriti, ketabahan, kesetiaan, kebijaksanaan serta inovasi. Okey, nilai-nilai aspirasi ini kalau kita lah dalam lingkungan masyarakat saya, dalam diri sendiri, kita dapat terapkan nilai-nilai, nescaya dia akan membuatkan kita lebih menerima apa sahaja keadaan dalam arti yang keterbukaan, mana kita dapat lihat dengan nilai aspirasi ini tanpa kira siapa pun kita dapat bersatu padulah dalam mengekalkan kehidupan, mengekalkan kesejahteraan dalam negara kita, boleh untuk tolong darjat dan sebagainya. Jadi di situ antara sedikit definisi lah yang dapat saya uraikan mengenai perpaduan di Indonesia ini, di mana apabila kuatnya suatu masyarakat tu, maka kita tidak akan mudah untuk tumbang dan sebagainya, sebab kita tahu negara kita berbagai masyarakat, jadi untuk mempadukan semuanya kita harus menerima keterbukaan. Jadi untuk setelah keterbukaan itu barulah kita dapat selesa dengan kehidupan masyarakat dan takkan ada lah masalah macam itu, masalah tadi macam sikap biasa dan sebagainya kan, sebab benda tu dah lama sangat. Jadi untuk yang baru dan diharapkan pada masa yang akan datang supaya benda ni dapat dikurangkan dan dapat dibuang dulu perangai atau sikap sekian. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Taqiyuddin selaku ahli panel yang pertama menguraikan berkenaan dengan definisi perpaduan negara Malaysia. Apa yang saya dapat simpulkan iaitu beliau mengatakan bahawa bersatu padu antara kaum itu adalah satu definisi bagi perpaduan negara Malaysia. Seterusnya penekanan konsep antara sikap penerimaan antara kaum dan seterusnya aspirasi dalam masyarakat yang begitu detail sekali diterangkan oleh saudara Taqiyuddin sebentar tadi. Baik, seterusnya kita teruskan forum kita pada malam ini dengan soalan yang kedua untuk panel yang kedua. Baik, seterusnya soalan saya, apakah cabaran perpaduan di Malaysia ni yang selalu kita tengok benda-benda yang berlaku lah, cabaran macam mana susahnya nak perpadunya rakyat Malaysia ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara moderator kita hari ini. Baik, untuk menjawab soalan daripada moderator kita iaitu apakah cabaran perpaduan di Malaysia. Pertama sekali, Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, yang mempunyai antara negara yang ramai kaumnya. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Iban, kita ada Kadazan. Jadi terlalu ramai kaum dan bangsa. Persoalannya bagaimana untuk kita kekalkan perpaduan. Persoalannya apakah cabaran perpaduan. Baik, untuk menjawab, pertama sekali poin saya ialah terdapat perbezaan fahaman dan pengaruh dalam politik.
seperti yang kita tahu, setiap parti politik ni ada ideologi, ada fahaman mereka tersendiri. Jadi daripada perbezaan ideologi dan pendapat dalam parti politik itu akan membuatkan masyarakat mengikut ideologi tokoh-tokoh politik. Contohnya yang kita dapat lihat bila satu parti mula berkempen, jadi wakil-wakil rakyat yang bertanding akan mula untuk akan mula menyebarkan fahaman diorang, menyebarkan janji-janji manifesto mereka dan akan mengeluarkan ideologi mereka. Jadi mengikut pada parti mereka, rakyat-rakyat akan terpengaruh dan akan mendatangkan satu persaingan antara parti-parti dan menyebabkan perbalahan berlaku jika ideologi atau pendapat atau fahaman itu terkait dengan isu-isu yang sensitif. Kemudian kita terus kepada cabaran yang kedua, iaitu pengaruh media sosial yang tinggi. Seperti yang kita tahu, media sosial ni adalah platform nombor satu dunia, iaitu di serata dunia, setiap pelosok dunia pun kan ada rangkaian media sosial. Media sosial ni kita dapat mengakses maklumat terkini daripada seluruh dunia, apa-apa yang terjadi di negara jiran ataupun negara yang seberang laut China Selatan sana, kita dapat tahu dengan hanya hujung jari. Jadi apabila media sosial ni mula mengembangkan sayapnya, jadi setiap manusia dapat lihat betapa hebatnya negara-negara lain, maka akan jadi perbandingan di negara kita dengan negara-negara luar. Contoh di Eropah, kenapa negara mereka bebas untuk melakukan sesuatu ini. Jadi mereka akan mula untuk memberontak, akan berlaku pemberontakan. Kenapa di Malaysia tak boleh buat begini, kenapa di negara sana boleh buat sana. Jadi perkara ini akan menyebabkan perpaduan rakyat semakin goyah. Kemudian terus kepada cabaran yang ketiga, iaitu terdapat golongan, boleh saya dahulukan azan dulu? Boleh. Atau tak dengar? Boleh. Kita teruskan. Tak maaf ya. Nak teruskan tak apa. Baik. Kalau macam tu, terus kepada cabaran yang ketiga, iaitu terdapat golongan yang sering membangkitkan isu-isu perkauman. Tak dapat dinafikan lagi dekat di dalam negara Malaysia ni bukanlah semua rakyatnya terlalu sopan, baik. Ada juga rakyat-rakyat yang terlalu lantang bersuara. Kemudian terdapat setengah golongan yang suka mainkan isu-isu perkauman. Jadi masyarakat yang mudah terpengaruh dengan ideologi tokoh-tokoh politik ini, mereka akan berat sebelah, mereka akan sentiasa menyokong tokoh-tokoh mereka, sehingga kan mereka memainkan sentimen kaum untuk mendapatkan kepercayaan. Contoh yang saya boleh beri, contohnya kita ni parti Melayu dan ada parti Cina, ada parti Jepun di Malaysia contohnya. Jadi kita nak selamat daripada kalah, kita terpaksa main ke isu perkauman. Contohnya kita tak nak Jepun ni dah pernah takbir negara teruk. Jadi kita kena jauhkan negara ni daripada ditakbir oleh Jepun. Itu sebagai contohlah. Jadi hal ini disebabkan Malaysia ni merupakan negara yang pernah ditakbir oleh negara-negara lain, contohnya Jepun, Portugis, Belanda. Jadi jadi disebabkan cerita-cerita orang-orang yang lebih dahulu menyebabkan
masyarakat hari ini masih ada lagi kepercayaan bahawa kalau masyarakat selain daripada Melayu sendiri apabila mentadbir negara, maka akan rosaklah negara Malaysia. Ini merupakan satu cabaran yang agak besar. Hasilnya ia akan menyebabkan pergaduhan sesama kaum. Kemudian yang terakhir bagi cabaran perpaduan ini, ekonomi yang tidak stabil. Pada hari ini kita dapat lihat barangan-barangan keperluan harian dijual dengan harga yang tinggi, kemudian kos sara hidup juga sangat tinggi untuk rakyat Malaysia yang tinggal di bandar-bandar yang tinggi. Mereka walaupun dengan gaji 2,200 pun sudah dikira sebagai miskin bandar. Dalam purata di Malaysia, gaji yang basic lah orang kata, gaji basic pun hanya 1,500. Jadi kalau jenis yang mana duduk di bandar-bandar besar, bandar-bandar yang pesat maju, mungkin susah dan sukar untuk dia sara hidup dia untuk survive dalam ekonomi yang sekarang, dan dia akan menyukarkan rakyat untuk meneruskan kehidupan. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya tentang cabaran perpaduan di dalam Malaysia ini. Saya kembalikan kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Rizwan ada penerangan berkenaan dengan cabaran perpaduan Malaysia. Mengapa susah sangat kita nak bersatu paduan? Apakah cabaran-cabarannya? Saya simpulkan kat sini terdapat empat. Satu, perbezaan fahaman dan ideologi politik. Walaupun negara kita kalau 100% Melayu pun still ada juga perbezaan fahaman dan pengaruh dalam politik. Khususnya pengaruh media sosial, dan ketiga, golongan yang sering membangkitkan isu perkauman, dan terakhir, ekonomi yang tidak stabil. Baik, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel ketiga untuk soalan yang ketiga. Baik, soalan yang ketiga berbunyi, apakah faktor cabaran perpaduan di Malaysia? Tadi kita tahu cabaran kan? Apakah faktor iaitu sebab-sebab cabaran itu wujud? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita iaitu Abdullah Arif. Okey, saya akan menerangkan tentang faktor cabaran perpaduan di Malaysia. Kita dapat 4 faktor cabaran perpaduan di Malaysia ni. Yang pertama adalah tidak memahami budaya atau adat resam kaum lain. Okey, maksudnya rakyat Malaysia ni rata-rata hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja. Mereka ni jarang untuk bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Justru kefahaman mereka ni terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum lain tu menjadi janggal lah. Sebab diorang ni tak, orang kata tak membuka minda lah untuk bersatu padu kan. Banyaknya kaum negara ini berasa lebih selesa dan selamat hidup dalam kelompok sendiri sahaja. Contohnya Melayu akan berasa selesa dan selamat jika ada Melayu lain yang tinggal berhampiran dengannya. Walaupun Melayu yang hampir dengannya itu bukan saudara mara ataupun sahabat handanya. Maksudnya contohnya di sini, contoh kita ambil hidup berjiran. Maksudnya kalau hidup berjiran tu kita tak tentulah jiran kita ada yang berbangsa Cina, berbangsa India dan berbangsa Melayu. So diorang ni takut untuk hidup contohnya berjiran dengan kaum-kaum yang lain. Begitu juga orang-orang dengan kaum Cina dan India, diorang ni pun merasa yang serupa juga macam kita. Dan apabila tiada interaksi antara kaum ni, maka akan rendahlah kefahaman sesuatu kaum itu terhadap budaya dan adat resam kaum-kaum yang lain. Okey, untuk mewujudkan sikap toleransi ataupun serta tolak ansur sesama kaum ni, taburan penduduk ataupun terutamanya di kawasan bandar dan saat bandar sekarang ni telah berubah dari satu masa kawasan itu tidak lagi didiami oleh satu kaum tertentu sahaja. Maksudnya kalau di bandar kita boleh tengok diorang tidaklah duduk dalam satu kelompok sahaja. Maksudnya diorang boleh duduk dalam pelbagai kaum lah. Yang tu adalah yang pertama. Okey, yang kedua, suasana politik.
Okey, apa yang kita tahu, kita baru je menyelesaikan undian untuk orang kata 2015. Pilihan raya. dalam negara yang berasaskan pilihan raya, betul. Okey. Suasana politik dalam negara ni dia orang kata tidaklah menentu. Okey. Negara yang berasaskan kaum ni tidak dapat dinafikan bahawa suasana politik di Malaysia ini sememangnya berasaskan kaum Melayu mempunyai parti politiknya sendiri yang memperjuangkan hak dan kepentingan Melayu seperti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ataupun UMNO. Selain daripada UMNO, ada setengah orang Melayu menganggotai Parti Islam Malaysia ataupun PAS yang juga memperjuangkan kepentingan Melayu dan Islam. Dan begitu juga dengan kaum Cina dan India, diorang ni masing-masing mempunyai Persatuan Cina Malaysia ataupun MCA dan Kongres India Malaysia ataupun dipanggil MIC, yang mana kewujudan parti-parti politik ni adalah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum Cina dan India lah di negara ini. Selain daripada MCA, kaum Cina juga setengahnya menganggotai parti-parti politik seperti Gerakan dan Parti Tindakan Demokratik ataupun yang paling famous kita sekarang ni adalah DAP lah. Dia orang ada dua MCA dan DAP. Okay, bagi India pula setengah daripada mereka ni menganggotai Parti Progresif Rakyat ataupun PPP. Okay, yang tu yang kedua. Yang ketiga, rintangan mentaliti. Okay. Rintangan mentaliti ni adalah sejarah hubungan kaum di Malaysia telah membuktikan wujudnya masalah antara kaum. Salah satu antara daripada bentuk rintangan ke arah perpaduan kaum di Malaysia ni ialah rintangan mentaliti. Okey, rintangan ni adalah lebih bersifat kepada psikologi ataupun perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan persepsi dan tingkah laku yang mempunyai hubung kait dengan jiwa dan minda. Persepsi merupakan suatu tanggapan yang mana dalam beberapa keadaan tidak digambarkan hakikat atau keadaan sebenar tentang sesuatu perkara. Dalam konteks hubungan kaum Malaysia, persepsi satu kaum yang tidak tepat atau salah terhadap satu kaum yang lain lah yang boleh menjaskan hubungan dan perpaduan antara kaum. Okay, dan yang terakhir adalah prasangka ataupun prejudis. Okey, kaum di Malaysia ni telah didapati berprasangka ataupun prejudis antara satu sama lain. Prasangka ialah pernyataan, pandangan, pendapat ataupun tanggapan yang dilemparkan oleh satu kaum itu terhadap kaum yang lain tanpa asal usul, tanpa periksa. Dan tiada bukti yang kukuh lah untuk dia orang prasangka. Prasangka adalah merupakan suatu sikap yang negatif terhadap individu ataupun seseorang ataupun kelompok kaum kerana ciri-ciri tertentu seperti bangsa ataupun kaum, jantina, agama, pekerjaan dan kelas sosial. Prasangka biasanya bersifat prejudgment, iaitu sikap yang terbentuk sebelum mengetahui fakta-fakta yang sebenar. Maksudnya kita ni berprasangka tak baik lah dengan orang tu, macam dia bercakap tentang kita lah, macam tu lah. Dan sikap ini tidak berubah walaupun individu atau kaum itu telah didedahkan dengan pengetahuan dan bukti-bukti baru. Maksudnya walaupun kita cakap benar, dia orang memang tak percayalah kita. Dia orang kata ini tidak boleh dipercayai lah. Begitulah. Dan prasangka merupakan suatu keadaan pemikiran ataupun prejudis memberikan kepada kesan sosial lah. Dan ia dapat membangkitkan suasana tidak harmoni dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Okey, sekian daripada saya untuk faktor cabaran perpaduan kaum. Baik, terima kasih kepada saudara Amir Ashraf, satu penerangan yang baik. Saya suka memetik poin yang terakhir tu yang berkenaan dengan prasangka. Kalau kita lihat kan, kalau prasangka ni dia menjadi satu faktor yang dominan lah. Contohnya, kalau orang tu dia memahami budaya dan adat resam, meskipun dia faham semua tu, tapi dia mempunyai prasangka yang negatif, dia still menjadi seorang individu yang membangkitkan kegoyahan perpaduan lah.
kat kalangan masyarakat. Baik, seterusnya kita beralih kepada soalan yang keempat untuk ahli panel kita yang terakhir, iaitu apakah kesan positif apabila masyarakat ni bersatu padu? Apakah kesan positif pada masyarakat di Malaysia? Baik, silakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya kasihi Tuan Moderator yang segak bergaya, ahli-ahli panel yang bertungkus lumus dalam menerangkan tentang isu yang akan kita bincangkan, forumkan pada hari ini, iaitu perpaduan di Malaysia. Jadi ada beberapa isu yang saya akan ketengahkan berkaitan dengan kesan positif perpaduan masyarakat di Malaysia. Bersatu teguh, bercerai roboh. Sudah tentu ahli-ahli panel dan juga moderator kita tahu bahawa pepatah itu melindungi negara daripada ancaman kuasa luar. Itulah antara kesan positif perpaduan masyarakat kita. Jika tidak ada kesepaduan dalam masyarakat, maka negara-negara luar akan menunjukkan taring mereka. Saya beri contoh. Baru-baru ini China, negara China menghantar pesawat mereka melintasi kawasan larangan untuk diterbangkan. Kenapa China begitu berani berbuat begitu? Itu kerana kita dalam masyarakat tidak mempunyai perpaduan yang cukup teguh dan juga pemimpin yang cukup kuat untuk menentang segala cabaran daripada luar. Melemahkan gerakan kuasa luar. Yang kedua adalah melemahkan gerakan kuasa luar. Gerakan kuasa luar ini kita kena faham bahawa dalam mana-mana negara mereka akan menghantar spy dengan izin. Spy ni macam perisik untuk menjatuhkan negara ataupun mengawal negara. Contoh, pada zaman Tun Mahathir kita dikejutkan dengan seorang ahli KGB. Siapa tahu KGB? Tak tahu? Ahli-ahli panel ada yang tahu? Ya. Dia adalah perisik daripada Rusia. Menghantar untuk masuk ke dalam pentadbiran negara dan ingin mengetahui segala selok-belok rahsia negara, dan dari situlah mereka akan menentang negara kita. Itulah kelemahan jika kita tidak bersatu padu. Yang ketiga iaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Menjamin keamanan. Ya, jika kita bersatu padu, sudah tentu masyarakat kita akan aman, akan sejahtera. Saya suka untuk memetik daripada pembentangan daripada ahli panel kita yang ketiga, iaitu berkaitan dengan politik. Ya, kestabilan negara itu berkait rapat dengan politik. Kenapa saya mengatakan begitu? Kerana jika politik dalam negara itu tidak stabil, maka ia akan memberikan kesan, implikasi yang bobrok terhadap aspek-aspek lain. Saya beri contoh. Sekarang, ya, contoh di depan mata kita saja. Sekarang, bagaimana negara kita mengharungi COVID-19, dah okey, kemudian naik balik kes. Dah okey, naik balik kes. Dulu. Tapi sekarang dah diisytiharkan sebagai endemik. Tapi kita boleh lihat bagaimana politik kita tidak stabil, bertukar 3 orang Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir, kemudian kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seterusnya Datuk Seri Ismail Sabri, dan sekaranglah baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay? Dan esok kita akan mengetahui keputusan sama ada benar-benar Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai majoriti ataupun tidak. Jadi dalam keadaan sekarang kita tidak stabil. Ya? Kita tidak stabil.
Tetapi apa yang perlu diambil, apa yang perlu bertindak, rakyat perlu bertindak adalah dengan memberikan sokongan ataupun memberikan satu reaksi yang tidak mengeruhkan keadaan, seperti perkauman. Ahli panel kita yang kedua mengatakan tentang perkauman, ya. Kita tidak boleh menyemarakkan lagi api perkauman itu. Itu adalah antara perkara yang perlu kita jamin rakyat tidak boleh buat. Kemudian penguatkuasaan. Polis perlu memantau setiap gerakan rakyat yang ingin memecah belahkan perpaduan masyarakat di Malaysia, iaitu memainkan isu 3R, Royal, Race and Religion, dengan izin Tuan Moderator. Royal iaitu raja-raja, kemudian race, bangsa, kemudian religion, agama. 3 perkara ni menjadi tonggak utama yang tidak boleh dimainkan. Dan jika ada mana-mana rakyat yang menggugat perkara ini, maka penguatkuasaan perlu tegas. Okey. Seterusnya, akan dihormati dan disegani oleh negara asing. Negara asing sudah tentu akan menghormati negara yang stabil. Kita lihat kita punya jiran di Indonesia. Bagaimana kestabilan politik di bawah kepimpinan Presiden Jokowi, bagaimana dia mengambil seteru politiknya menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Itu adalah langkah-langkah politik yang bijak. Ya, mengambil seteru untuk bersama-sama. Yang pentingnya adalah negara. Jadi sekarang kita tengok bagaimana Indonesia ke depan dari segi ketenteraan, dari segi ekonomi, dari segi sosialnya. Kita dah di belakang. Ini yang menjadi puncanya. Bagaimana masalah ni berlaku. Seterusnya ialah berkaitan dengan ekonomi. Sebab itu saya katakan perkara ini berkait. Jika politik tidak stabil, masyarakat tidak bersatu padu, maka ekonomi negara kita akan tidak pesat. Tetapi jika perkara yang sebaliknya berlaku, kita akan mendapati ekonomi kita akan meningkat pesat, ringgit kukuh, ya, dan makin ramai orang akan menukar mata wang ringgit. Itu yang kita mahukan. Okey. Dan akhir sekali adalah memupuk sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Ini cabaran dia. Ini cabaran yang panel ketiga kita bagi tahu. Memupuk sifat hormat menghormati. Ini adalah pelajaran yang perlu diajar ketika sekolah rendah, ketika tadika. Kerana apa? Kita terlalu memecahkan. Kita ikut bagaimana cara penjajah, ya, divide and rules, pecah perintah. Bagaimana bangsa Cina ada sekolah dia, bangsa India ada sekolah dia. Sepatutnya penguatkuasa ataupun kerajaan perlu bergabungkan semua sekali di dalam satu kaum sahaja. Ya, ini adalah menjadi punca-puncanya. Jika tidak ada persefahaman dari kecil, maka untuk memupuk sifat hormat menghormati itu cukup tidak akan direalisasikan. Jadi memupuk sifat menghormati. Okey. Dan sebelum saya akhiri forum ataupun pembentangan saya pada hari ini, suka saya memetik pepatah iaitu jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Maka sama-samalah kita rakyat Malaysia bersama-sama membentuk satu persefahaman yang cukup padu dan satu untuk membina negara kita ke arah yang lebih baik, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara besar yang lain. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya berikan semula kepada Tuan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dahsyat ya penerangan daripada ahli panel yang keempat, Saudara Arif Haikal. Beliau seringkali mengulang berkenaan dengan kestabilan negara, berpunca daripada kesan positif lah. Bila
bila perpaduan masyarakat ini dapat dibentuk, manakala negara akan stabil, politik akan stabil, ekonomi akan stabil dan sebagainya. Baik, itu jelas kita kat sini. Baik, seterusnya saya akan kepada kesimpulan. Baik, kesimpulan daripada saya sendiri iaitu perpaduan dalam kalangan masyarakat kita perlu bina daripada segenap aspek bagi melestarikan kesejahteraan kepada negara kita sekaligus menjadi sebuah negara yang berdiri megah sebaris dengan negara maju yang lain. Segenap aspek yang saya maksudkan ini itu dalam apa jua institusi, baik daripada institusi kekeluargaan, pihak berkuasa, kerajaan, badan eksekutif dan sebagainya, termasuk juga institusi diraja sendiri. Dan apabila kita sama-sama bersatu padu mengemling kerjasama untuk bersatu padu, maka kesejahteraan negara itu dapat kita cipta, insya-Allah. Saya suka untuk memetik kata-kata daripada Prof. Hamka. Beliau berkata, jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian anda dapat. Baik, apa yang saya fahamlah, kalau mungkin ada penjelasan lain, apa yang saya faham kata-kata ini berkenaan dengan perpaduan itulah sendiri. Bila kita tahu satu perpaduan tu dapat cipta satu negara yang sejahtera, stabil politiknya, ekonomi semakin maju dan sebagainya, kita jangan pernah merobohkan pagar itu perpaduan itu tanpa kita tahu apa akibat yang buruk apabila perpaduan itu dirobohkan. Dan seterusnya, kita jangan pernah kita abaikan tuntunan kebaikan. Apa-apa kebaikan tu kita perlu garap, kita perlu ambil tanpa kita tahu kemudian yang anda dapat. Maksudnya kemudian yang anda dapat tu mungkin apabila kita tak ambil kebaikan tu, apa mudarat yang akan kita dapat masa akan datang itu, insya-Allah. Baik, itu sahaja forum kita pada malam ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun, insya-Allah. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian sahaja daripada saya mewakili seluruh ahli panel pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.